Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ahli millatihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-27 daripada bulan Jumadil Akhir 1436 Hijrah. Allah masih lagi panjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum kita nak sambung pengajian kitab kita pada malam ini, saya nak bawa pada ayah ibu sekalian, kita nak cerita sikit berkaitan dengan kisah Nabi SAW dengan 3 Abdul. Cerita tentang Nabi dengan 3 Abdul. Boleh kan? Mudah-mudahan ambil pengajaran insya-Allah. Satu ketika Nabi SAW sedang mengajar dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dulu ni ada tiang tapi tak ada dinding. Jadi masjid open macam tu lah. Waktu baginda tengah mengajar dalam masjid tersebut, tiba-tiba mari 3 orang lelaki-lelaki, mai 3 orang. Tu yang kata 3 Abdul lah. Mai 3 orang. Bila 3-3 ni sampai depan Masjid Nabawi, lelaki-lelaki yang nombor 1 ni, dia tengok dalam masjid tu ramai orang, dia tengok sahabat-sahabat ramai dalam masjid tersebut. Apa dia buat? Dia pusing, dia patah balik. Dia pusing, dia patah balik. Seorang. Daripada 3 tu, tengok ramai sangat, dia pusing, dia patah balik. Tinggal 2 orang. Dua-dua ni bagi salam pada Nabi SAW. Dan bila selesai baginda jawab, laki-laki yang nombor 2 ni, tadi ada 3, seorang patah balik dah, tinggal 2. Laki-laki hak nombor 2 ni, dia tengok dalam majlis tu ramai orang, dia nak masuk duduk dalam tu, dia segan. Faham istilah segan tu? Dia segan. Aku nak masuk dalam segan kan. Akhirnya apa dia buat? Dia duduk belakang sekali. Boleh nampak no? Awak pakai senyum, nampak gaya? Macam faham dah aja, nampak gaya lah. Baik. Sahabat yang nombor 3 pula, lepas dia bagi salam, lepas Nabi jawab tu, dia tengok di kalangan sahabat-sahabat tu, ada tak ruang kosong? Rompong kosong, ada tak satu rompong kosong? Dia tengok-tengok, dia nampak satu. Dia masuk dalam, dia duduk di tempat kosong tu. Boleh nampak no? Selesai 3. Habis majlis ilmu tersebut, bila selesai kuliah tersebut, baginda SAW tanya para sahabat, ala akhbirukum ala nafaris thalathah, mahu dak aku khabarkan kepada kamu tentang 3 lelaki-lelaki tadi? Bahasa kampung kita, mau dak aku komen sikit pasal 3 lelaki-lelaki hak mai tadi tu? Bila sahabat kata, ya Rasulullah, ceritalah. Nabi SAW sebut laki-laki hak nombor 1 tu. Nabi kata, laki-laki yang kamu tengok masuk dalam, dia duduk di depan tu, dia masuk tu sebab dia nak kelebihan majlis ilmu, dia nak berkat, dia nak ketenangan, dia nak apa pahala, dia nak apa kebaikan majlis ilmu, dia nak semua hak ada dalam majlis ilmu, dia nak kelebihan majlis ilmu tu, Allah bagi kat dia. Pasal dia nak, Allah bagi kat dia. Sahabat yang nombor 2 Nabi sebut, dia mari, dia duduk belakang tu, depan ada kosong tapi dia tak mau duduk saja. Kalau ada suatu masyarakah tu tak ada masalah kan. Saya ustaz tak boleh duduk ramai-ramai, nanti saya semput. Okey, tak apa, saya tak boleh duduk tempat ramai-ramai, sesak-sesak ustaz, saya jenis lemah. Tak apa, ada satu-satu tujuan, tak apalah, ni saja tak mau duduk. Hak jenis masjid kosong, dia duduk ujung sekali, hak jenis tu lah. Kalau jenis ni tak ada masalah. Baik, Nabi kata sahabat yang kedua tadi yang mari duduk belakang tu, dia tak mau kelebihan majlis ilmu,
dia tak mau manfaat, dia tak mau kelebihan, dia tak mau pahala, dia tak mau ketenangan, dia tak mau kelebihan yang ada dalam majlis ilmu, Allah tak bagi kat dia pasal dia tak mau. Boleh nampak ke no? Dan sahabat yang ketiga tadi Nabi sebut, dia mari tu dia balik terus, dia berpaling daripada majlis ilmu, Allah berpaling terus daripada dia. Berpaling ni kita terjemah, Allah buat tak peduli terus kat dia pasal dia buat tak peduli kat majlis ilmu. Boleh nampak ke no? Sebab tu kita minta kalau boleh ayah-ayah bubu sekalian, kalau boleh jadi sahabat hak nombor 1 tu. Kalau nombor 1 payah Ustaz jadi hak nombor 2 tu. Cuma kita nak pesan sungguh-sungguh jangan jadi yang nombor 3. Faham ke ni sekalian? Tengok senyap nampak gaya. Boleh ke no? Insya-Allah sekalian. Mudah-mudahan mukadimah tersebut pakai ambil pengajaran insya-Allah. Baik. Malam ni insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi kitabihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Malam ni insya-Allah kita nak tengok muka surat yang ke 106. Muka surat yang ke 106. Baik. Oh, hadis ni hari ni tajuk nak keli nampak gaya ni. Baik. Hari ni insya-Allah kita nak tengok sama-sama ayah bubu sekalian hadis yang ke-28. Di antara akhlak, di antara adab, di antara sikap yang perlu ada kepada kita bila kita duduk di dalam masyarakat, kita duduk dalam komuniti, kita duduk dengan orang ramai, antara adab yang kita kena jaga adalah kita perlu berpegang kepada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa barik wasallim. Kita hidup dalam masyarakat, kita kena berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa barik wasallim. Kenapa kena pegang teguh Ustaz? Kenapa kena ikut betul-betul? Kenapa tak boleh ikut ajaran yang lain? Sekali kita tengok dalam hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi gambaran. Insya-Allah. Cuba tengok sama-sama sekalian. Baik. Cuba tengok hadisnya dahulu. Hadis ni agak panjang sikit nah. An Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyata radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatun muwaddi' fa'awsina qala usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ni duk bunyi bid'ah ni kau nak keli saja ni. Baik. Boleh tak kita minta sekali lagi ayah bubu sekalian, saya baca hadis ni sekali lagi, boleh tak minta tolong potong tempat nak berhenti tu? Tak sah, saya rasa pakai tak potong belakang kau no. Kan? Kita nak minta boleh tak tolong garis // ayat tu kat mana nak kena berhenti, kat mana nak kena berhenti, sebab poin dia satu-satu tu minta maaf nah, poin dia banyak dalam hadis ni. Saya baca sekali lagi hadisnya. An Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. / kat situ satu. Wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. / di situ pula. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi'. / di situ. Fa'awsina. / lagi satu di situ. Fa'awsina tu satu perkataan. Sekali kita tengok apa maksud dia. Qala usikum bi taqwallahi azza wa jalla. / di situ. Usikum bi taqwallahi azza wa jalla. / di situ. Was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. / di situ.
was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Slash dekat situ. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Slash di situ. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Slash di situ. Addu 'alaiha bin nawajis. Slash di situ. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Slash di situ. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Atau kama qala rawahu Ahmad, Abu Daud wa Turmudi. Perkataan Turmuzi ataupun Tirmizi ataupun Tarmizi ni boleh baca salah lughat, boleh baca 3 cara. Nama Imam Tirmizi boleh baca Tarmizi, boleh baca Tirmizi, boleh baca Turmudi. 3 jenis bacaan boleh baca. Sebab tu ayah kalau mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah, bagi imam siapa nak sebut Imam Tarmizi pun betul, Imam Tirmizi pun betul, Imam Turmuzi pun betul. 3 betul. Boleh kan? InsyaAllah 3 tu boleh pakai. Salah lughat. Baik. Daripada Abi Najih Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki namanya Irbad bin Sariyah, dia yang meriwayatkan hadis ni. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi ingatan yang menggerunkan hati dan menitiskan air mata. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, nasihat itu seolah-olah nasihat perpisahan, nasihat terakhir, maka berilah kepada kami nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nasihatku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatlah kepada pemerintah sekalipun yang memerintah itu seorang hamba abdi. Siapa di antara kamu yang sempat hidup di zaman akan datang, dia akan melihat pergeseran ataupun pergaduhan, persalahpahaman yang sangat banyak antara sesama Islam. Hendaklah dia mengikut sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah dengan gigi gerahammu. Bin nawajis tu gigi geraham, bukan taring lah, gigi geraham. Tolong betul. Addu 'alaiha bin nawajis, genggam apa yang mereka ajar itu dengan gigi geraham kamu. Dan jauhilah perkara yang diada-adakan, perkara yang direka-reka. Kerana setiap perkara yang diada-adakan, kerana setiap perkara yang direka ni adalah bid'ah. Setiap yang bid'ah itu sesat, dan tiap yang sesat itu tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Ayah-ayah ibu bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis yang kita nak bincang malam ni secara umumnya cerita tentang macam ni. Satu hari Nabi SAW berkhutbah daripada lepas subuh tu sampai petang. Kalau tak silap saya daripada subuh tu lah. Baginda lepas sembahyang subuh tu terus baginda menyampaikan apa kita panggil kuliah kepada para sahabat. Tapi cara Nabi SAW menyampaikan kuliah pada hari itu, sahabat-sahabat yang mana dengar tu hati duk ketak. Dengar apa Nabi sampai tu hati ketak. Satu. Yang kedua, bila dengar benda yang sedih pakat teriak. Maknanya berkesannya cara penyampaian Nabi SAW. Nabi cerita, sahabat-sahabat ketak bila sampai tajuk yang menggerunkan. Bila mai tajuk yang menyedihkan, sahabat-sahabat teriak. Maknanya penyampaian baginda tu berkesan. Ada seorang sahabat bila dengar tu, dia kata, ya Rasulullah, kamu bercakap hari ni macam kamu nak pergi jauh ya. Kamu bercakap hari ni macam hak ni pesanan terakhir ya. Kamu bercakap hari ni macam kamu nak meninggal je, nampak gaya Rasulullah. Kalau macam tu, bagi wasiat pada kami siap-siap, bagi pesanan pada kami siap-siap, apa yang patut kami buat ni. Masa tu baginda sebut satu-satu. Baginda kata, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Satu, poin nombor 1. Yang kedua, Nabi sebut as-sam'i wa ta'ah, kamu kena dengar, kamu kena taat kepada orang yang memerintahkan kamu, orang yang jadi pemimpin di kalangan kamu, walaupun yang jadi pemimpin tu hamba abdi. 2, Nabi pesan. Dan yang ketiga, Nabi pesan, bila kamu hidup zaman akan datang, bila kamu hidup panjang, kamu akan tengok orang Islam sama-sama Islam berkelahi. Berkelahi dari sudut apa? Masing-masing salah faham tentang Al-Quran, masing-masing ada kepahaman sendiri tentang hadis Nabi SAW. Akhirnya masing-masing faham, masing-masing pegang dengan pandangan masing-masing, masing-masing berkelahi.
Dan Nabi pesan bila mari zaman macam ni, Nabi kata fa'alaikum bisunnati, kamu pegang balik dengan sunnah aku. Nanti kita bahas sunnah ni apa maksud dia. Adakah sunnah ni hak Nabi buat? Oh, Nabi buat sunnah, Nabi tak buat tak kira sunnah. Habis tu yang Nabi bercakap sunnah tak? Nanti kita bicara. Sunnah dalam hadis ni bukan maksud hak Nabi buat. Tak. Maksud sunnah di sini cara hidup. Nabi kata ikutlah cara hidup aku dan juga cara hidup khulafa' rasyidin yang dapat petunjuk selepas daripada aku ni. Boleh nampak no? Tu maksud sunnah. Addu 'alaiha bin nawajis. Nabi kata genggam, gigit dengan gigi geraham. Maksud dia pegang, gigit betul-betul. Dan jaga jangan buat benda-benda yang diada-adakan. Kerana benda yang diada-adakan ni yang kamu reka ni sesat. Dan yang mana sesat, neraka tempat dia. Yang ni yang nanti kita nak bicara sekalian. Apa maksud sesat, apa maksud bid'ah, apa maksud kulu, nanti kita bicara. Tajuk ni perbahasan dia panjang. Tapi boleh nampak kono gambaran hadis yang kita nak bicara malam ni no? InsyaAllah mudah-mudahan. Baik. Cuba kita tengok huraian dia poin nombor 1. Dalam hadis tersebut kata sahabat, Nabi SAW memberikan pesanan. Baik. Poin nombor 1. Nasihat ini ataupun pesanan ini diberikan oleh Nabi SAW selepas baginda selesai menunaikan sembahyang subuh. Ni hadis yang kita baca tadi yang Nabi pesan kat sahabat-sahabat ni, kuliah ni, pesanan ni Nabi bagi lepas sembahyang subuh. Nampak kan? Maknanya zaman Nabi SAW dah ada kuliah subuh lah. Bahasa kita lah kuliah lah. Maknanya zaman Nabi SAW ada kuliah subuh lah. Habis kuliah subuh, pusing bagi pesanan kepada para sahabat, iaitu dalam siri kuliah subuh yang beliau ataupun yang baginda berikan kepada sahabat-sahabat. Nampak no? Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam antara satu daripada sunnah baginda lepas sembahyang bagi pengajaran kepada para sahabat. Ni pun sunnah lah. Ada umai bising kata sunnah-sunnah, dia kuliah subuh pun tak main, subuh pun tak mayang, tu tak tahan. Padahal antara sunnah baginda lepas sembahyang subuh bagi pengajaran, bagi kuliah. Boleh dapat sekat tu? Pada kali ini sahabat-sahabat merasakan seolah-olah kuliah itu kuliah subuh yang terakhir kepada mereka. Hari-hari duk dengar dah kuliah subuh, tapi hari itu Nabi SAW sampaikan kuliah, nampak gaya lain macam sikit. Nampak gaya tu lain sikit. Merasakan hal ini, para sahabat berkali-kali meminta nasihat daripada Nabi SAW. Bila nampak pagi ni cara penyampaian lain sikit, nampak gaya pelik sikit pada hari biasa, jadi sahabat-sahabat minta supaya Rasulullah bagi pesanan. Sebab takut-takut Rasulullah SAW wafat pada hari tersebut. Sahabat-sahabat minta terus pesanan. Baik, selesai. Boleh dapat no? Jadi Nabi SAW bagi pesanan. Okey. Waktu baginda bagi kuliah tersebut, para sahabat dengar gerun, para sahabat dengar sedih. Yang ni yang patut ada orang nak nyawa no. Minta maaf lah, saya pun tak boleh benda ni. Tapi inilah yang patut dikuasai oleh para pendakwah. Pendakwah bukan sekadar nak bercerita saja boleh kan, sekadar nak menyampaikan ilmu boleh, tapi yang lebih penting daripada itu, penyampaian yang dia sampaikan tu patut menyentuh hati orang yang mendengar. Sebab kaedah Rasulullah SAW berdakwah, cara Nabi nak mengajar, Nabi akan sebut satu benda yang pak kena lah hati, yang pak bila mengaji pak kena. Bahasa kita lah, mengaji berasa. Dia mengaji kena berasa, kena bagi hak mengaji tu berasa. Tak kira lah sama ada berasa tu berasa sedih ke, berasa geram ke, berasa marah ke, berasa nak empuk ustaz ke, tapi mengaji kena bagi berasa. Memang hak duk ngaji sini memang semua duk berasa lah tu no. Kan? Ustaz main tembak seketul kena batai hidung, bagus tu. Bila dia mengajak kena batai hidung, bagus tu. Dia mengajak ustaz kami takut, bagus tu. Dia mengajak kami gerun, bagus tu. Dia mengajak kami susah hati ustaz, bagus tu. Saya duk mengajak tajuk tanda-tanda kiamat ustaz, berkaitan dengan tanda kiamat. Ada juga ni orang kampung ni lah, dia mamai dia kata ustaz duk mengajak tanda kiamat, ustaz duk bagi orang takut ya ustaz. Nanti orang nak pergi kerja pun takut lah. Dia kata ustaz duk pergi mengajak pasal tanda-tanda kiamat tu, bila orang dengar ustaz orang nak pergi kerja pun takut ustaz.
Lah, kita kata yang duk takut tu pasal apa? Dia kata takut Ustaz dengar benda macam tu. Orang dengar benda macam tu pun orang takut. Kita kata baguslah tu. Bila rasa takut tu lah bagus. Betul lah. Awak ya senyap ni kan. Berasa saya berasa marah. Boleh sila no, insya-Allah. Nah, berasa tu bagus tak? Sebab tu satu daripada kaedah pengajaran yang berkesan bagi berasa. Nah, insya-Allah. Baik. Gerun dan sedih adalah kesan baik yang dirasakan oleh sahabat daripada nasihat Nabi SAW. Baginda bila mengajak sahabat-sahabat rasa gerun, sahabat-sahabat sampai satu babak sahabat-sahabat sedih pula. Mereka benar-benar beriman, sedar dan juga insaf. Allahu Akbar. Bila dengar apa Nabi sebut, semua pakat berasa dalam hati. Semua sifat-sifat ini sangat dikendaki oleh Islam. Bila orang mengaji, orang berasa. Bila orang mengaji, orang sedang. Bila orang mengaji, orang rasa terkena. Rupanya sifat tersebut sangat baik. Sifat tersebut dituntut oleh Islam. Mengaji kalau kena tu, kira bagus tu. Rupanya Islam mau macam tu, Ustaz. Islam mau macam tu lah. Ngaji satu-satu benda, pak, kena batai hidung. Ngaji satu-satu benda, pak, kena batai hidung. Oh, cantik Ustaz. Baru ni saya mengajak satu tajuk Ustaz. Orang marah tajuk ni. Apa Allahumma salli alaihi. Kita bercara pasal orang lelaki-lelaki. Saya rasa sebut dah kot di sini ni. Kita pesan orang lelaki-lelaki bila duduk di rumah, ayah-ayah tengah makan. Sebut dah kot. Ayah-ayah waktu tengah makan tu, tiba-tiba ayah teringin nak makan satu benda, teringin nak ambil satu benda, teringin nak tambah satu benda. Antara akhlak Nabi SAW, baginda bila teringin satu-satu benda waktu tengah makan ni, Nabi akan bangun pergi ambil sendiri. Sebut dah. Mana Nabi akan bangun, Nabi akan pergi ambil sendiri. Nabi tak pernah suruh isteri baginda pergi ambil. Baginda tak pernah suruh orang lain pergi ambil benda tersebut. Bahasa kampung lah kita translate macam ni lah. Ayah-ayah tengah makan nasi, teringin nak buah kicap. Kalau ikut akhlak Nabi SAW, Nabi akan bangun sendiri pergi ambil. Itu akhlak Nabi SAW. Kita hari ni kita hari ni suruh ambil kicap kan? Tak suruh bini pun suruh anak, mah ambil kicap kat ayah, mat ambil kicap Ustaz lantik kita semua suruh orang betul tak? Macam kena nampak gaya saya lah. Tu yang saya cerita. Saya rasa cerita dah ni, cerita yang makcik yang tumbuk cabai. Tu yang saya cerita itu sekalian. Tak apalah kalau tak cerita, enggak ni sebagai satu pengalaman baru. Ada seorang makcik macam kesian ke ada, kesian ke lah. Kita ambil pengajaran pada kisah ni. Dia kata bulan puasa tu lepas Ustaz, oi, saya masuk dapur pukul 3. Suami saya lena. Bulan puasa ni lena. Bila mai pukul 7.30, saya dah siap masak, saya hidang. Laki saya basuh kaki, basuh tangan apa semua, main bersila. Tak apalah bersila tu. Dia kata saya cedok nasi bagi kat depa, bagi kat anak-anak. Lepas tu bila azan, depa makan kurma, saya makan kurma, depa start makan nasi. Saya tak boleh makan lagi. Saya tak boleh makan lagi. Lauk habis, bangun pergi cedok lauk. Gulai habis, bangun pergi cedok gulai. Sekejap lagi hak ni nak ayak, tuang ayak pula. Dia kata bila dah selesai buat kerja tu Ustaz, depa dah habis kerak pinggan dah. Depa dah sepinggan dah habis. Saya baru start. Dia kata baru ambil nasi Ustaz, oi, sumbat masuk mulut. Baru sumbat masuk mulut. Laki kata kat dia. Dia kata, "Pah. Hampir tumbuk cabai Ustaz sikit boleh tak? Hampir tumbuk cabai sikit boleh tak?" Dia kata, "Ustaz, oi, saya baru nak start makan, laki suruh pergi tumbuk cabai sikit. Pasal cabai tak ada." Nampak ke lah? Dia kata geram Ustaz oi. Tapi dah suami suruh tu, dia kata bangun pi juga. Dia kata ambil cabai, ambil apa, belacan apa semua, bola lesung batu tu, dia kata tumbuk lah. Tapi dia kata tumbuk hari tu, cabai tu lumat Ustaz. Memang lumat sungguh hari tu. Dia lanyok sungguh cabai tu. Dia kata duk bayang muka laki. Bila makcik tu jadi macam tu, bila dia cerita macam tu, saya kata kat makcik ni, makcik, perbuatan makcik bangun pergi tumbuk cabai tu, perbuatan tu bagus makcik. Perbuatan makcik tu bagus. Walaupun makcik teringin nak makan, makcik lapar, tapi makcik sanggup korbankan perasaan makcik sebab untuk suami, sebab taat pada suami. Perbuatan makcik tu bagus. Saya kata terus dia, perbuatan makcik tu bagus.
Tapi perbuatan suami makcik, hak suruh makcik pergi tumbuk sambai waktu makcik nak makan tu, perbuatan tu tak bagus. Perbuatan tu cukup teruk. Macam duk buat dah je, nampak gaya saya lah. Hamba Allah tu baru nak makan. Sebab tu kita minta tiru salah, tiru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama ni Ustaz. Dan bila kita mengaji Ustaz, siapa-siapa yang mengajak sekalipun, dia mengajak, dia sebut satu benda, rasa macam pak kena betul hidung. Baguslah tu. Sebab bila kita balik nanti, kita ingat. Macam marah nampak gaya tu. Sungguh. Nah, kita minta ubah sikit Ustaz no. Benda-benda seumpama tu insya-Allah. Baik. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Suratul Anfal ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya, terjemahannya, sebenarnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, bila disebut nama Allah kepada mereka, wajilat qulubuhum, hati mereka penuh dengan ketakutan. Hati itu penuh dengan ketakutan. Allahu Akbar. Sebut nama Allah, takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bila dibacakan ayat Quran kepada mereka, bertambahlah keimanan mereka, makin kuat percaya, makin kuat keyakinan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang kita boleh tengok ayat sekalian, orang-orang terdahulu ni, ayat ni memang sebati dengan mereka sekalian. Saya pernah cerita Saidina Husain, minta maaf, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Kan Saidina Ali Zainal Abidin cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu ambil ayat semayang sekalian, ambil ayat semayang ni, sapu muka ni, muka pucat lesi. Muka pucat lesi. Bila orang tanya apa siapa, tengok dia jawab apa. Dia kata, aku ambil wuduk ni. Ni wuduk yang aku ambil ni. Aku ambil wuduk, aku nak pergi menghadap Tuhan. Wuduk yang aku ambil ni, aku nak pergi menghadap Tuhan. Ni yang pucat lesi ni pasal apa? Dia kata pasal takut nak menghadap Tuhan. Ambil wuduk ni pasal nak semayang. Semayang tu menghadap Tuhan. Jadi nak menghadap Tuhan, takut tu. Allah. Sampai tahap tu. Ada sahabat dengar nama Allah, pengsan. Dalam sejarah pernah disebutkan, ada seorang perempuan, kalau tak silap saya soalan, sebut nama Allah, mati terus. Yang ni diriwayatkan, kalau tak silap saya, Imam Shibli rahimahullahu ta'ala pernah jumpa seorang perempuan, tak silap saya perempuan ni kulit hitam. Imam Shibli tanya dia, kamu ni daripada mana? Dia jawab, minhu, daripada dia. Lepas tu, kamu ni nak ke mana? Ilaihi, kepadanya, kepada dia. Mari daripada dia, nak pergi pada dia. Kamu ni siapa? Hu, dia. Imam Shibli tanya perempuan ni, kamu ni daripada mana? Perempuan ni jawab, minhu, daripada dia. Kamu nak pergi ke mana? Ilaihi, nak pergi pada dia. Kamu ni siapa? Hu, dia. Imam Shibli tanya perempuan ni, adakah maksud kamu dia tu Allah? Adakah maksud yang kamu kata tadi daripada dia tu maksud dia daripada Allah, nak pergi kepada Allah? Adakah dia tu kamu maksudkan Allah? Dengar nama Allah, mati tu kan? Rupanya perempuan tu tak boleh dengar nama Allah, tak boleh sebut nama Allah, dengar nama Allah, mati tu kan? Padahal yang sebut nama Allah tu bukan perempuan tu, Imam Shibli sebut, mati terus makcik tu. Udah ada manusia macam tu rupanya. Allahu Akbar. Kita tak ada, kita dengar azan pokok 2-3 kali pun tak ada apa, dengar azan lah tidur balik, yang tu tak tahan. Padahal doa as-salatu khairum minan naum berapa kali dah, Allahu Akbar berapa kali sebut dah, duk macam tu. Orang dulu doa salah tu, hebat. Dengar nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka gemetar.
Itulah sifat orang beriman yang Allah sebut dalam suratul Anfal. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Suratul Maidah ayat yang ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang beriman ni apabila mereka mendengar perkara yang diturunkan kepada Rasul, bila dengar apa yang Nabi sampai, kamu akan lihat mata mereka berlinangan dengan air mata. Dengar saja benda yang disampaikan oleh Rasul, kamu dengar, kamu tengok, ayat mata mereka akan meleleh. Disebabkan mereka mengerti akan kebenaran. Pasal apa? Pasal mereka tahu apa yang Nabi sebut tu betul, apa yang Nabi sampaikan tu benar, dan benda tersebut akan dialami. Sebab tu mereka menangis. Mereka berkata, wahai Tuhan kami beriman, kami percaya. Beriman tu maksudnya percaya lah. Kami percaya, maka catatkanlah kami bersama-sama orang yang menjadi saksi kebenaran. Masukkanlah kami bersama dengan golongan orang-orang yang membenarkan perkara tersebut. Rupanya sifat orang beriman, surah Al-Anfal gerun, surah Maidah meleleh air mata. Dua sifat yang Allah kata dalam Quran ada disebutkan dalam hadis yang kita bicara tadi. Sahabat dengar kata-kata Nabi, gerun dan meleleh air mata. Allahu akbar. Bila lah kita nak boleh macam ni Rasulullah? Tahu lah no. Di antara Allah nak cerita macam mana Rasulullah? Ibrahim Adham mengatakan Rasulullah, kita nak bagi meleleh air mata, nak bagi gerun, ni masalah hati. Nak ulah masalah hati panjang Rasulullah. Nak ulah masalah dalaman ni panjang. Cuma kita boleh ambil sedikit pesanan Ibrahim bin Adham, cara untuk melembutkan hati. Kita selama ni dengar pahala, kita tak pernah rasa seronok. Kita dengar pasal syurga, neraka, dengar pasal siksa, kita tak pernah rasa takut. Kita tak pernah pun terbayang benda-benda yang nak membuatkan kita jadi teruk. Kita tak pernah bayang pun kita di hari akhirat macam mana siksa kalau kita lawan Tuhan. Pasal apa? Pasal hati keras. Ni, dalam ni keras. Cerita apa pun, gajah ke, badak ke, bukan gajah badak, maksud saya cerita, bila cerita apa pun berkait dengan akhirat ni, duduk macam tu. Ceritalah kata benda ni dosa, benda ni maksiat, ni benda ni tak boleh buat ni, dia tak rasa apa. Antara punca tak rasa apa tu dalam ni. Sebab itu Ibrahim bin Adham pesan, antara cara nak bagi lembut dalam ni, dia bagi 5 cara. Saya bagi sikit-sikit sudahlah, 5 cara. Antaranya dia nombor 1, dia suruh puasa, berpuasa. Sebab tu kalau boleh ya ibu sekalian, rajin-rajin puasa. Di antara punca hati kita keras ni, makan banyak. Tu punca dah. Sebab tu kena rajin puasa sunat. Satu. Yang kedua, rajin baca Quran. Nah, rajin baca Quran, insya-Allah hati lembut. 2. Yang ketiga, rajin duduk dengan orang soleh. Kena bersama dengan orang soleh, kena duduk dengan orang baik, dengan duduk dengan orang alim, kena duduk dengan tok guru. 3. Boleh no? Yang keempat, kena rajin bangun tahajud. Yang tu susah. Yang tu susah. Kena bangun tahajud, kena bangun waktu tahajud 4. Kalau rasa 4 ni payah sekalian, ambil hak nombor 5. Nombor 5 kata Ibrahim bin Adham, setakat yang saya ingat, kalau salah mohon maaf tapi setakat yang saya ingat, sebelum kita nak pergi ke masjid sembahyang subuh, sebelum nak mai sembahyang subuh tu, Ibrahim Adham kata, panggung kepala, langut tengok langit. Sebelum nak keluar sembahyang subuh, sebelum masuk waktu subuh tu, tengok langit, lengok tengok langit lah. Waktu sebelum subuh ni kena keluar rumah, nampak gaya ni, keluar rumah sikit lengok tu, tengoklah seminit 2 ni, duduk lengok sampai setengah jam lengok betul padan lah, tengok ke langit lah. Rupanya dia sebut ni di antara cara untuk melembutkan hati. Itu kalau boleh kita minta sama-sama pakat buat setakat mana boleh sekalian. Setakat mana boleh. Dan siapa boleh buat 5-5, ini yang paling baik sekali insya-Allah. Kita minta pakat buat belakanglah. Baklah zaman lah sekalian, memang perlu benda-benda seumpama ni. Ayah-ayah, ibu bunda rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Lari tajuk sikit boleh sekalian? Sikit ya.
Baru ni ayah berbusilan tengok kecoh isu beberapa foto ataupun gambar yang dihantar kepada kita, yang diviralkan dalam WhatsApp, viral dalam Facebook dan sebagainya tentang tarekat Nasyakbandi, kan? Tarekat Nasyakbandi Haqqani tu. Kita nak minta macam ni je bersilan, kan? Dulu mai dah satu video hak kata duk apa berzikir dalam keadaan menyanyi, bergerak dan sebagainya dah. Kita nak sebut bahasa mudah macam ni bersilan. Tajuk berkaitan dengan hak zikir menari satu, dan yang kedua hak jenis ayah-ayah duk nampak dalam keadaan anak murid dia duduk depan dia dalam keadaan tunduk sujud macam tu, kemudian ustaz gambar dia salah dengan perempuan dan sebagainya. Kita nak minta kalau boleh ibu sekalian, sebelum kita nak hantar pada orang lain, pastikan kita tahu dulu perbuatan tu betul ataupun salah. Yang tu dulu. Sebelum kita nak tahu perbuatan tersebut betul ataupun salah, tak tahu lagi betul ke salah, jangan send lagi, jangan hantar ke orang lagi. Dapat kat kita, pegang dulu. Tapi orang kita hari ni, dia tak pakai bahasa tu, dia tak pakai hak tu, dia tak tahu perbuatan tersebut betul ke salah, dia pun tak tahu Ustaz. Apa dia buat? Dia send merata. Last kali dia tulis bawah tu pula, betul ke ni perbuatan ni, betul ke perbuatan ni. Kamu send dalam grup hampir 100 orang, kamu tanya pula betul ke tak. Walaupun dari satu sudut kamu seolah-olah bertanya, tapi satu sudut lagi kamu sedang sebarkan fitnah yang cukup besar. Cagi orang hak non kawan ulah, kawan ulah, kawan ni ulah, kawan ni ulah. Kita punca pi sebar dalam grup tersebut. Last kali orang pakat tengok, orang pakat ulah belakang. Kalau betul kita nak tahu hukum, cari orang yang berautoriti, hantar mesej kat dia, tanya. Senang. Contoh, hantar mesej kat Ustaz Syahul. Contoh, hantar, Ustaz, ni apa gambaran Ustaz, apa komen Ustaz ni? Saya tak tahu benda ni betul ataupun salah. Hantar habis. Senang. Ni dak saya dia hantar semua dalam grup. Allah. Dan saya pun dapat tu silan dalam grup, saya pun banyak dapat gambar tu, tapi kita tak send pada orang silan tu. Kita dapat benda tu dan kita cari jawapan dia silan. Ada jawapan yang pro, ada jawapan yang kontra. Dan kalau ayah tanya tentang pendapat saya, walaupun fatwa kebangsaan kata tarikat ni haram kan, difatwakan sesat. Baik, saya bukan nak bicara tentang tajuk fatwa tu, tapi kita nak sebut beberapa perbuatan tu. Kalau ayah nampak ustaz, yang pertama sekali saya tak boleh komen semua lah, lastu bi ahlin, saya bukan ahli dia. Tapi kalau kata isu dia salam dengan orang perempuan tu, kan? Kalau setakat isu bersalam dengan orang perempuan tu silan, kita nak minta satu aja, ayah cuba cek dulu dia mazhab apa sebelum kita nak tibai dah. Kita boleh kata perbuatan dia salah dengan orang perempuan tu salah, tapi sebelum nak tibai tu, cek dulu dia mazhab apa. Kalau dia bermazhab Syafi'i macam kita, jadi salah dengan orang perempuan tu tak boleh. Pasal mazhab kita tak boleh sentuh orang perempuan. Tapi saya takut dia mazhab lain. Yang mana takut dia berpegang dengan mazhab yang salam orang perempuan kalau tak ada nafsu, tak rasa apa, tak apa. Ada mazhab tu, mazhab Hanafi. Takut tu lah, takut. Kita duk kata apa ni sorban besar salam dengan orang betina. Sedangkan kalau takut dia pegang mazhab lain. Satu. Yang kedua, isu hak sujud tu, hak anak murid dia sujud tu. Gambar yang sampai, tak tahulah, gambar yang dapat pada saya tu, yang sujud tu seorang kan, hak tepi pintu tu, yang lain tak sujud tu lah, tu seorang rupanya dalam kitab Imam Nawawi, kitab Majmu' Syarah Muhazzab, ada disebutkan tentang boleh, ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW dulu, ada yang salam, yang cium tangan, minta maaf, yang cium kaki seumpama mencium tangan. Cium kepala, cium tangan, cium kaki, ada. Kita hantar terus kata sesat, kita hantar terus kata ni tak boleh pakai. Siap buat carta boh Tok Guru Syekh Nuruddin pun sekali, boy kau ramti apa ni. Ni kata golongan yang cuba untuk menjatuhkan institusi ulama-ulama yang muktabar atas muka bumi sekalian. Kan? Tok Guru Syekh Nuruddin, seorang tok guru yang cukup hebat sekarang sekalian. Seorang sehingga digelar Al-Azharus Sani, dia pun kena tempiah fitnah tersebut. Syekh Zainal Asri pun kena, Habib Ali Jufri pun kena. Allah. Tok Syekh Yahanana pun kena. Habib Syekh. Padahal kita dapat maklumat Habib Syekh pergi kali pertama aja dalam majlis tersebut, bukannya Habib Syekh itu mengikut
tarikat Nasyakbandi tersebut. Kita hari ni sen terus hantar terus. Ingat Rasulullah baginda bersabda, al fitnatu naimatun, fitnah ni dia tidur. La'anallah, Allah cukup laknat man aiqadhaha, siapa yang periduk balik fitnah tu. Kawan-kawan kita tak tahu, kita hantar bagi depa tahu. Bila depa tahu, depa ulas. Kita lah punca depa ulas tu. Macam sendah aja nampak gaya tu lah. Nah, minta tu sebab tu kita minta lepas ni ibu sekalian. Saya lupa kata-kata, ada satu orang alim sekalian kata-kata hukama. Saya lupa kata-kata Arab dia, tapi kata-kata Melayu dia macam ni. Dia kata, apa yang kamu dengar telan semua. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu dapat telan semua. Maksud dia dapat, terima semua. Tapi bila nak sampaikan pada orang, pilih-pilih. Apa yang kamu dapat telan semua. Maksud dia, oh hak ni dia hantar, okey baca tengok kaji. Oh yang ni dapat baca tengok kaji. Oh yang ni dapat baca tengok kaji. Tapi nak hantar pada orang lain, pilih-pilih. Faham maksud tu? Sama ada nak hantar dengan percakapan, nak hantar dengan cara send, nak hantar dengan cara viral ke tu terpulang. Nak hantar, pilih. Nak cakap, pilih. Dengar tak ada masalah, dengar semua tak apa. Sama juga isu WhatsApp ni. Dapat semua tak apa. Nak hantar tu, pilih-pilih. Takut sekali jadi fitnah kepada orang lain tu. Lepas tu kita minta, kalau boleh hati-hati Ustaz. Ini satu ujian kepada kita semua. Kita minta yang mana tersilap, tersalah tu perbetul. Lepas ni nak send satu-satu benda, sesak dulu. Saya tak tahu Ustaz, perbuatan tersebut salah ke betul, kita tak tahu. Saya pun tak berani nak komen. Sebab tu kita tak hantar mana-mana. Cuma nak minta tolong hati-hati lah sebelum nak send. Takut jadi fitnah. Boleh no? InsyaAllah mudah-mudahan Ustaz. Baik. Sambung. Okey. Jadi hadis yang pertama ataupun poin yang pertama yang disebut di sini, Nabi SAW bagi tazkirah, Nabi SAW bagi peringatan kepada para sahabat. Para sahabat gerun. Satu, yang kedua meleleh air mata. Dua. Okey. Okey. Kemudian bila sahabat dengar Nabi SAW kata macam tu, sebut macam tu, sahabat-sahabat rasa, ni macam pesanan yang terakhir, nampak gaya ni. Lepas ni macam Nabi nak wafat dah. Akhirnya sahabat kata, ya Rasulullah, cuba cerita tengok. Cuba bagi wasiat kat kami, cuba bagi pesanan pada kami ya Rasulullah. Masa itulah Rasulullah SAW bagikan pesanan, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku berpesan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cuba kita tengok apa maksud bertakwa kepada Allah ni. Wasiat bertakwa kepada Allah adalah jaminan hidup bahagia dunia dan akhirat. Manusia yang bertakwa atas muka bumi, hari akhirat, minta maaf, dunia dia akan bahagia, akhirat pun dia akan bahagia. Apa maksud takwa Ustaz? Tok Khatib dia sebut lama dah. Kan? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati illa wa antum muslimun, melainkan kamu dalam keadaan Islam. Lama dah duk dengar takwa tu. Takwa tu menentang apa Ustaz? Baik. Takwa ni maksud dia memelihara diri daripada dimurkai Allah. Jaga diri kamu daripada buat benda yang Tuhan marah. Tu maksud takwa. Kamu duduk dalam rumah, jaga diri kamu daripada buat benda yang Tuhan marah. Benda Tuhan marah ni kita translate dosa, senang. Kamu duduk dalam rumah tangga, jaga diri kamu, jaga ahli keluarga kamu daripada buat benda yang berdosa. Kamu duduk dalam masyarakat, jangan buat benda yang mendatangkan dosa. Duduk dalam negeri, duduk dalam negara, jangan buat benda yang mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud takwa. Dalam bahasa yang mudah lah, senang kita nak sebut ni. Boleh dapat no? Nah, dan benda ni kita minta jaga Zilan nah. Jaga nah. Jaga sungguh. Tuhan cukup marah Zilan, minta maaf. Saya nak sebut macam mana Zilan? Istilah ni nah. Sebab kaedah Tuhan ni, dia dunia dia marah, akhirat dia siksa. Tu kaedah Tuhan. Dunia dia marah, akhirat dia lagi teruk siksa. Dia siksa kita lagi teruk. Dalam dunia dia suka pada kita, akhirat kelak dia bagi kebaikan. Tu passion Tuhan.
Kalau hidup atas muka bumi kita buat benda Tuhan marah, kita jangan ingat kita lepas nah, mati masuk kubur siap, masa tu kena, sampai kiamat nanti kena. Tu yang kita duk pesan banyak kali, tak padan sangat kan, tak padan. Baik, sambung balik noh, sikit lagi, pukul 9 kita berhenti sila. Kita perhabis poin yang nombor 3 ni saja ya. Okey. Jadi selesai noh, takwa kepada Allah maksud dia jaga diri daripada buat benda yang mendatangkan dosa. Selesai. Adapun mengenai taat kepada ketua, hak ni tolong ambil perhatian. Adapun mengenai taat kepada ketua, tujuannya untuk mendapatkan kesejahteraan hidup di dalam dunia. Nabi pesan nak dapat bahagia dunia akhirat kena bertakwa. Satu. Nak hidup bahagia atas muka bumi ni kena taat kepada ketua. Ketua tu kita bahasalah pemimpin lah, kena taat kepada pemimpin. Taat yang banyak GST ni Ustaz weh. Baik. Dan supaya dapat dipelihara kemegahan dan kebesaran agama. Supaya apa kena taat? Pasal apa kena taat pemimpin? Supaya hidup kamu tenteram, supaya kamu akan agama kamu akan dipandang hebat. Bila rakyat taat kepada pemimpin, insya-Allah agama akan dipandang hebat. Baik, selesai. Dalam soal ini, pemerintah yang harus diikut bukanlah pemerintah yang berdasarkan keturunan. Dia pesan, bukan semua jenis pemerintah boleh taat. Hak mana jenis pemerintah ikut keturunan Ustaz hak tu tak boleh ditaati sangat. Tetapi kepada sifat-sifat kepimpinan pemimpin itu sendiri, kita tak boleh taat kepada dia disebabkan tok nenek moyang dia dulu pemimpin. Tak boleh macam tu. Oh, dulu tok wan dia Ustaz presiden, lah anak dia jadi presiden, kita kena ikut jugalah. Anak dia tak sembahyang, kena turut jugalah. Pasal tok wan dia dulu pemimpin, tak boleh. Tok wan dia dulu presiden, kita ikut. Lah anak dia jadi presiden Ustaz tapi anak dia lawan perintah Tuhan, anak dia ni kita kena bangkang. Tok wan dia dulu bagus Ustaz tu yang kami ikut tok wan dia dulu, main kat cucu dia ni serabut Ustaz jangan ikut. Islam bukan jenis suka ikut perintah buta tuli ni, dak. Oh dulu ayah dia jadi sekian-sekian, oh dia sekian-sekian, oh lah cucu dia pun kita kena ikut jugalah, dak. Faham ke contoh tu? Kau nak cakap direct saja terus kan macam mana lah. Cakap terus ke jadi isu lah kan. Tapi boleh faham kau no. Islam tak ikut keturunan, Islam ikut siapa jadi pemimpin tu. Nah, akhlak sebagai pemimpin tu. Dengan ini umat Islam haruslah taat kepada pemerintah yang adil, tak kira apakah pemimpin itu orang bangsawan ataupun hamba abdi. Islam punya prinsip mudah. Kalau yang jadi pemimpin tu hamba abdi tapi dia mengikut ajaran Islam, hamba abdi tu kita sebagai rakyat kena taat. Ustaz dia tak ada pangkat apa Ustaz tapi dia dilantik jadi pemimpin, Allahu Akbar. Dia ikut perintah Tuhan, ikut Ustaz. Hukum Tuhan dia buat Ustaz. Kita sebagai rakyat kena turut, walaupun dia kulit hitam, dia mak black, tetap kena turut. Ustaz dia bangsa Quraisy Ustaz perintah Tuhan dia buat tak? Hukum Tuhan langgar Ustaz. Riba halal Ustaz zaman dia halal riba. Zaman dia zina halal. Zaman dia Ustaz pakai sistem konvensional. Zaman dia Ustaz pakai undang-undang barat, pakai undang-undang jahiliyah, tak pakai undang-undang Islam. Pemimpin macam ni kena bangkang walaupun dia bangsa Quraisy. Boleh faham bahasa Allah? Jangan marah sajalah no. Ngaji macam itulah. Baik. Terdapat beberapa hadis lain sehubungan dengan perintah supaya taat kepada ketua atau pemimpin. Dalam bab taat pada pemimpin ada beberapa adab yang kita kena jaga. Hadis yang bermaksud taat setia itu hanya dibolehkan kepada perkara yang baik dan dibenarkan oleh agama. Kita sebagai rakyat ni nak taat kepada pemimpin, taat kepada pemimpin yang ikut ajaran Islam ya. Dia suruh buat benda betul, dia suruh buat benda baik, kita kena taat. Dia suruh buat benda jahat, kita tak boleh taat. Faham bahasa tu? Tak kira lah dia pemimpin rumah tangga, suami. Dia pemimpin dalam masyarakat, pengurusi qaryah. Dia pemimpin dalam negeri Ustaz, menteri besar. Dia pemimpin dalam negara, Perdana Menteri. Dia buat ikut agama, kita ikut dia. Dia lawan agama, kita kena bangkang dia. Itu aja. Boleh dapat sekat tu no? InsyaAllah selesai. Tak payah ulas panjang-panjang. Baik. Poin yang kedua, hadis daripada Anas yang menyatakan bahawa Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ni adab nombor 2. Baginda Muaz bin Jabal tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa fikiranmu, apa pandangan kamu sekiranya ketua kami berjalan tidak mengikut sunnah dan tidak melaksanakan perintah kamu? Ya Rasulullah, apa komen kamu kalau ketua kami ni tak mau ikut ajaran Islam, dia nak buat ikut dia nak buat ikut peraturan yang lain daripada Islam? Apakah hukum terhadap urusan mereka? Macam mana kami ni sebagai rakyat nak buat apa dekat pemimpin hak jenis macam ni? Jawab Nabi SAW, tidak ada taat kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Kalau pemimpin tu tak taat perintah Allah, kamu tidak perlu taat kepada dia. Dia lawan perintah Tuhan, kamu tidak perlu ikut perintah dia. Nampak tak? Hadis ini seolah-olah nak mengajar kita, ayah-ayah bubu sekalian, ingat benda ni nah. Ayah-ayah kalau nak lantik pemimpin, nak lantik siapa nak jadi ketua, kita kena lantik ketua, minta maaf no, ni kita kena lantik ketua yang mana ikut perintah Allah. Baru dia jadi selari. Kita sebagai rakyat nak lantik pemimpin, kena lantik pemimpin yang ikut perintah Allah. Dia akan jadi selari. Kita ikut pemimpin ikut perintah Allah, dia jadi selari. Tapi kalau kita lantik pemimpin yang lawan perintah Tuhan, masa ni pemimpin ni dia takkan ikut perintah Allah, masa ni hidup kita akan sengsara. Islam ajak macam tu rupanya. Minta maaf no. Sebab tu ayah minta maaf no. Sebab tu ayah bila pergi mengundi, ayah pangkah tu. Bila pangkah tu silan, ayah tanggung sama ada dosa ataupun pahala. Kalau pemimpin yang ayah pangkah tersebut bawa Islam, ayah akan dapat pahala. 5 tahun dia jadi pemimpin kita, 5 tahun dia buat baik, kita dapat pahala. Tapi kalau ayah pangkah, hak pilih tu buat dosa, 5 tahun dia buat dosa, 5 tahun kita tanggung. Faham tak? Saya tak kata kat siapa saja, tapi nak bagi faham. Sebab tu orang kata, ustaz, politik tak ada kena mengena dengan agama. Ni kena nampak gaya ni. Allahu akbar. Sebab tu hati-hati silah no. Ayah nak masuk mengundi ke nak apakah, hati-hati. Nak minta maaf bahasa mudah macam ni. Bukan setakat hak besar. Ayah nak lantik ketua rumah tangga ya. Ayah nak bagi menantu anak kita kepada menantu lelaki. Nak cari menantu lelaki pun Islam pesan, kalau tak semayang jangan ambil juga hak tak semayang, ayah dikira pecah amanah. Sebab bagi anak kita kepada orang yang tidak beramanah. Nak jadi ketua rumah tangga pun Tuhan suruh teliti. Ayah nak lantik pegawai masjid, pengurusi masjid, AJK masjid, ayah kena lantik orang yang ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak pilih waktu mesyuarat, nak angkat tangan buah calon tu Ustaz, kena pilih calon yang ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baru betul. Kalau kami pilih yang ikut perintah Allah, selamat kita. Kita boleh ikut dia sebab dia ikut Tuhan. Tapi kalau kita lantik pemimpin yang lawan Tuhan, masa tu kita tak boleh ikut dia. Dan dia buat benda hak salah, kita masa tu tanggung dosa. Berapa tahun dia jadi pengurusi? 2 tahun. 2 tahun kita tanggung. Sama juga lah naik ke atas. Tera pemimpin rumah tangga pun Islam suruh jaga, tambah pemimpin negara. Ni bukan politik, tapi kita nak sebut politik ada dalam Islam. Sebab tu benda macam ni kena jaga silan, kena jaga. Nah, jangan buat main silan. Bukan nak mati belakang ni. Baik. Hadis yang ketiga, C. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, setelah wafatku pemerintahan akan dipegang oleh orang yang akan menukarkan sunnah dengan bid'ah. Yang ni nanti kita akan bicara silan panjang lebar. Baginda menggambarkan lepas aku wafat akan ada orang yang tukar sunnah. Dia tak buat ikut sunnah Nabi, dia tak buat ikut sunnah Khulafa' Rasyidin, dia buat ikut hak aku tak pernah ajak, yang khalifah tak pernah ajak. Tu maksud hadis tersebut. Dia akan tukarkan cara hidup yang aku ajak, cara hidup yang Khulafa' Rasyidin ajak, kepada satu cara hidup yang Islam tak pernah ajak. Tu maksud dia. Mereka mengerjakan semayang lewat daripada waktu dia. Tu di antara tanda dia, semayang ghalib. Lalu aku tanya kepada Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud kata, aku tanya Nabi, jika aku menemui mereka, apa yang harus aku buat?
aku kalau hidup zaman hak jenis manusia tukar cara hidup, ambil cara hidup lain ni, nak buat apa ya Rasulullah pada zaman tersebut? Baginda bersabda, tidak boleh taat kepada orang yang derhaka kepada Allah. Siapa derhaka pada Allah, kamu sebagai rakyat tak boleh taat kepada dia. Allahu Akbar. Ya ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian, mudah-mudahan tajuk taat kepada Allah, taat kepada pemimpin, kita sama-sama ambil manfaat. Pertemuan akan datang kita akan sambung tentang sunnah khulafaur rasyidin. Nanti kita akan bicara. Baik. Ya ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian, yang terakhir, last. Yang ni sekadar pesanan saja. Ayah hari ni berapa hari bulan? 15, 16. Hari ni 16. Saya rasa ayah ibu-ibu yang ada dalam masjid malam ni sudah 16 hari merasai GST. Okay. Saya bukan nak bicara politik, sudah 16 hari rasa GST. Cuma satu je pesanan saya sekalian. Kita minta ayah-ayah yang ada di sini, hukum tersebut ataupun peraturan tersebut telah dikuatkuasakan. Kita sebagai rakyat, kita nak minta pergi ke kedai, kalau kata ustaz beli barang tu kena bayar GST, kita minta bayar harga barang, bayar sekali harga GST tu, kena bayar juga, pasal peraturan dia macam tu. Jangan dia buat keras nah. Ada ni belas berang ada, dia buat keras, dia kata aku nak bayar barang ya, GST aku tak mau bayar, haram. Dia perkeras sampai sudah tak mau bayar. Jangan bayar masalah. Bayar masalah. Pasal peraturan dia macam tu. Kita sebagai rakyat, Nabi sebut dalam sebuah hadis, kamu kena berikan hak mereka sebagai pemimpin. Depa buat peraturan yang zalim pada kita, peraturan tu semua orang kena. Jadi kita pun kena turut juga peraturan tersebut. Habis tu kami terseksa nak buat macam mana? Fas'alullaha haqqakum. Nabi kata hak kamu, apa yang menjadi hak kamu, kamu minta kepada Allah. Maksud dia sabar. Maksud di sini minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud di sini ustaz, kita mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sampai masa ikut saluran tukar. Tu maksud dia. Saya sebut tajuk ni bukan apa Silan. Kita nak komen, nak pesan sikitlah. Janganlah duk pi mogok depan pejabat custom. Jangan duk pi pejabat custom duk pi maki, hampa ni custom kira kutip duit orang. Jangan Silan, jangan. Kita minta tolong jangan lah. Saya kuliah dekat pejabat custom baru ni, dekat perumahan custom. Depa bagi tahu macam ni, depa kata ustaz, orang ramai marah tentang GST. Tapi dia kata orang ramai semua main marah kami, ustaz oi. Pakat main marah kami. Dia kata kami ni buat kerja, ustaz oi. Kami duk pergi kutip cukai tu, kami buat kerja, ustaz oi. Bukan kami yang buat dasar tu, bukan kami yang buat undang-undang tu. Kami ni buat kerja ya. Dia kata jadi kalau orang nak marah, jangan marah kat kami ni, bila marah kat Putrajaya. Dia bagi tahu macam tu lah. Pasal apa marah kat kami? Kami buat kerja. Boleh faham bahasa tu Silat? Sama macam ayah duk naik kereta, parking kereta merata tempat tu. Serupa. Hamba Allah tu main saman. Kan? Ayah dah dia main saman tu, ayah maki berkanak kat dia. Hang ni apa kira nak saman orang lah. Tak ada hati perut, hantar RM30 ni. Yang duk maki orang main saman tu buat apa? Tu kerja dia. Dia bukan nak saman tu, tapi dah kerja dia kena saman orang. Nak buat macam mana? Macam maki dah aja nampak gaya. Sama macam haduk pi kerat kita punya apa meter TMB, meter TMB, pipe ayak PBA. Hak mai potong pipe ayak, hak mai potong wire TMB, hak tu kena maki. Ha ni kira nak potong hak orang apa tak ada hati perut. Padahal dia tak bayar bil api 3 bulan. Hak tu dia tak maki, dia maki hak mai potong. Sian nak mai maki. Sian hak kena potong tu, hak mai potong, sian kena maki free je. Sebab tu kita minta kalau boleh tolong jaga benda-benda macam ni Silan, jaga. Jangan silap marah kepada orang. Jangan lepaskan marah kepada orang yang tak berhak dimarahi. Boleh ke no? InsyaAllah no, mudah-mudahan ambil manfaat, ambil pengajaran. Saya rasa saya tak semayang di sini Silan. Saya pergi semayang di USM insya-Allah. Saya ada satu program lagi di sana. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Mudah-mudahan masing-masing dapat manfaat, masing-masing dapat pengajaran insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdhal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina Muhammad kama rabbayna
صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.